Malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya Allah. Berkesempatan masa yang ada, marilah sama-sama kita memperingatkan diri, memuhasabah diri kita masing-masing selaku hamba kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat memahami dan mengerti apakah hak-hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya tentang kewajipan-kewajipan dan kefarduan-kefarduan yang telah diletakkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, apakah benar-benar telah terpenuhi atau tidak selaku hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Memandangkan hal tersebut, memperingati sempena kita ni beberapa hari lagi nak masuk 1 bulan yang disebut sebagai bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan, bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu merujuk kepada bulan Ramadan. Dan berkenaan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah merujuk ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba bimakna ay furida, yaitu difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu supaya berpuasa. Sebagaimana hal tersebut, yakni ibadah puasa juga turut difardukan dan diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, dan tiada lain tujuan daripada hal tersebut supaya kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat ini kalau kita mengikuti perbahasan dan tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mufassirin Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mendatangkan beberapa permasalahan berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Pertama ialah merujuk kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Di dalam ayat ini perintah dan gesaan terhadap sesuatu kewajipan ataupun kefarduan. Allah menggunakan frasa manusia-manusia yang beriman. Jadi Allah tak menggunakan frasa wahai manusia, wahai orang-orang Islam, tetapi manusia-manusia yang beriman. Bila kata dan sebut manusia beriman, otomatik yang dikatakan beriman itu termasuklah orang Islam itu sendiri. Kerana untuk memenuhi amanah, untuk memenuhi tanggungjawab dan perintah atas tuntutan ibadah ini, bukan hanya memerlukan kepada seorang hamba yang berstatus Muslim semata-mata, tetapi hendaklah Muslim yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Atas dasar keimanan itulah
barulah manusia benar-benar dapat memenuhi taklifan, tugas dan tanggungjawab atas setiap kefarduan dan kewajipan yang diletakkan di atasnya. Kalau kita ambil melihat senario yang berlaku dalam masyarakat hari ini, kalau kita tidak punya benar-benar keimanan yang kuat, keimanan yang jitu, keimanan yang kukuh dan mampan kepada Allah, apakah yang berlaku terhadap perintah-perintah tersebut? Kita tolak manusia-manusia yang digelar sebagai non-muslim. Maksudnya dari sudut taklifan tersebut, yang diperintahkan hal-hal yang dikatakan sebagai solat, yang diperintahkan hal-hal yang dikatakan sebagai berpuasa, yang diperintahkan perkara ataupun hal yang dikatakan zakat dan perintah-perintah yang lain dalam konteks muslim. Jadi di luar sana, walaupun ada muslim-muslim yang ramai seperti kita, tetapi sudah ada di kalangan mereka yang berani melanggar arahan dan perintah tersebut. Kita ambil contoh dari sudut solat. Berapa ramai hari ini orang Islam yang dah tak mau bersolat walaupun dia orang Islam. Berapa ramai di kalangan muslim yang dah cuai, leka dan lalai daripada ibadah puasa. Hari-hari biasa kesihatan dia elok, hari-hari biasa kesihatan dia tak terjejas. Tak tahu mengapa bila mari bulan Ramadan, gastrik naik terus. Kesian kat gastrik kena bulan Ramadan saja, bulan lain tak berapa nak kena. Macam-macam alasan yang diberi kerana nak mengelakkan diri dia daripada ibadah puasa. Ada sebahagian umat Islam yang lari daripada zakat walaupun memenuhi tuntutan-tuntutan atas zakat tersebut. Hartanya dah lebih, hartanya dah banyak, haulnya dah cukup, nisabnya dah cukup, tapi tetap tidak mahu memenuhi apa yang dikatakan tuntutan zakat terhadap pendapatan-pendapatan dan harta-harta mereka. Mengapa ini berlaku dan terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana semangat keimanan tadi. Inilah yang dikatakan memerlukan kepada muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, barulah dapat memenuhi tuntutan, tugas, amanah dan tanggungjawab untuk melakukan setiap ibadah. Dan kes yang kita nak bicarakan pada malam ini adalah berkaitan dengan ibadah puasa. Walaupun bagi mereka yang sentiasa mentadabbur, memahami dan membaca Al-Quran, mereka tentu faham sebelum diwajibkan ataupun difardukan berkaitan ayat ini tentang puasa, beberapa ayat yang paling hampir dan dekat sebelum ini juga ada dua kewajipan lain. Yang pertama adalah taklifan dan kewajipan qisas, dan yang kedua adalah taklifan dan kewajipan menunaikan wasiat. Dan ayat seterusnya tentang taklifan dan kewajipan berpuasa. Dalam konteks ini ada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wal hajj. Terbinanya Islam itu di atas 5 tiang. Terbinanya Islam itu di atas 5 rukun. Yang pertama ialah pengucapan syahadah, yaitu menyatakan penyaksian dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah menunaikan salat sebagaimana yang dilazimi dan dimaklumi oleh kita, 5 waktu sehari semalam. Kemudian disebutkan penunaian zakat. Bab zakat ini ada harta-harta yang diperincikan di dalam agama, di dalam syariat yang diwajibkan zakat.
sebagaimana yang kita sebut bila memenuhi kriteria-kriteria, antaranya seperti haul dan nisab, mencapai level-level tertentu pada harta masing-masing. Dan yang terkait dengan apa yang nak kita bicarakan ialah wasaumi Ramadan, iaitu kewajipan berpuasa di bulan Ramadan dan juga melakukan amalan haji bagi mereka-mereka yang mempunyai istita'ah, iaitu kemampuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak disebutkan di sini, kelima-lima ini adalah merupakan rukun, merupakan tiang. Mengelakkan diri, menafikan diri ataupun menjauhkan diri daripada cuma walau melakukan salah satu daripadanya, menyebabkan seolah-olah anda telah mematahkan ataupun mencabut salah satu daripada tiang agama tersebut. Syahadah dah okey, semayang dah semayang, zakat dah zakat, haji dah pi, tapi satu ni aku rasa malas lah nak buat. Apa dia? Puasa bulan Ramadan. Jangan patahkan tiang tersebut, ataupun anda memilih untuk tidak melakukan salah satu daripada 4 selain yang disebutkan tadi. Untuk memenuhi kriteria Muslim yang sejati, Muslim yang komplit dan sempurna, seharusnya memenuhi kelima-lima rukun ataupun tiang tadi. Dan salah satu yang kita nak sebut ini akan kita hadap beberapa hari lagi di masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan usia dan umur kita serta memberikan kesihatan yang baik kepada kita sepanjang berlangsungnya bulan Ramadan pada tahun ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila berbicara mengenai Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang ditakrifkan dengan Ramadan? Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau mengungkapkan dari sudut lughah, bahasa ataupun moden disebut etimologi, maknanya ialah al-imsak. Al-imsak iaitu menahan atau menghindar dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Bila kata disebut dengan kalimah puasa, ada juga digambarkan seseorang yang diam ataupun tidak mau berbicara, bercakap dengan orang lain, juga disebutkan sebagai berpuasa. Sebagaimana yang dinaskan di dalam Al-Quran berkaitan puasa Maryam dalam surah yang ke-19, surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi puasa yang dinisbahkan kepada Maryam di dalam ayat ini ialah berpuasa untuk diam, iaitu tidak mau bersembang, tidak mau berbicara dan tidak mau bercakap-cakap dengan manusia lain. Itu juga disebutkan sebagai berpuasa. Walaupun kalimah saum itu sendiri banyak dinisbahkan dengan hal-hal yang berbeza. Ada saum yang dinisbahkan dengan angin. Apabila keadaan dan bentuk angin tu dia tak berhembus, angin tu dalam keadaan tetap, angin tu dalam keadaan diam, juga dinisbahkan dengan saum. Begitu juga dengan binatang-binatang dan haiwan yang dalam keadaan diam, juga dinisbahkan dengan saum. Bermaksud diamnya mereka, tak bergeraknya binatang tersebut kerana adanya kekangan, iaitu tali-tali tertentu yang mengekang dan mengikat mereka, yang menyebabkan binatang duduk diam. Itu juga dinisbahkan dengan saum. Jadi di sini menunjukkan bahawa saum itu ialah menahan ataupun menghindari pergerakan dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Manakala makna dari sudut istilah ataupun kita sebut dari sudut syar'i ataupun dari sudut terminologi, berpuasa ni hak paling mudah
yang disebutkan oleh ulama yang senang kita nak faham ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara ataupun sesuatu yang boleh membatalkan puasa kita bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Kemudian ditambahlah oleh sebahagian ulama, di samping menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita menjalani ibadah puasa tersebut. Baik, tu yang pertama. Manakala yang keseterusnya, puasa ini mengajar kita supaya bersabar. Puasa mengajar kita supaya bersabar. Kerana di dalam amalan puasa banyak perkara-perkara yang sebelum ini kita boleh buat, tetapi kelaziman yang selalu dibuat tu kita tak boleh buat dah. Selalunya kalau hari-hari biasa di luar bulan Ramadan, awal-awal pagi lagi kita dah breakfast dah. Kadang-kadang kopinya kita, tehnya kita, milonya kita. Lepas tu sarapan ada hak sederhana, ada hak biasa, ada hak berat. Kadang-kadang awal pagi nasi kandak dah kita. Kadang-kadang mi goreng dah kita. Kadang-kadang telur separuh masak, 3-4 biji dah kita. Tu kelaziman. Mari masuk petang pula makan macam-macam. Mari tengah hari makan macam-macam. Mari malam makan macam-macam. Bila mari bulan Ramadan, dia menguji kesabaran, kehendak tersebut. Nak makan lagi pagi, tak boleh dah. Sebab tadi dah sahur dan niat nak berpuasa. Rasa nak makan pun kena buat apa Ustaz? Teliuk dah, aku semalam baru ni roti bakar 2 biji, telur 4 biji. Pagi ni start puasa dah. Kena sabar, tak boleh dah. Tengah hari semalam makan nasi kandak, tapi hari ni puasa, tak boleh makan dah. Sabar. Banyak benda kita kena sabar. Baik, begitu juga kita kena kawal percakapan-percakapan kita, kawal tabiat-tabiat dan kelakuan-kelakuan kebiasaan kita, supaya dia tidak mengurangkan, bukan kata batal, mengurangkan pahala-pahala puasa kita. Kalau boleh dari sudut percakapan, slow sikit. Selalu kita duk bercakap banyak, cakap terlebih, cakap macam-macam. Jadi kita tukar benda-benda yang dikeluarkan melalui lidah dan mulut kita di bulan puasa tu dengan amalan-amalan yang mendatangkan faedah dan amalan-amalan yang mengundang pahala kepada kita. Boleh kita mentilawahkan Al-Quran, boleh kita bertasbih kepada Allah, boleh kita berzikir kepada Allah, boleh kita berselawat kepada Nabi, ataupun paling common pun kita ambil bacaan-bacaan yang boleh meningkatkan ilmu dan pengetahuan di dalam agama. Itu cara untuk kita tukar kebiasaan yang selalu kita lazimi. Baik. Ada sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang sifat kebiasaan mulut dan amalan manusia ni. Man lam yada' qaula az-zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang sia-sia, perkataan yang mungkar, termasuk dalam kategori perkataan yang dinisbahkan qaulaz zur ni, mungkin kita kata berbohong, mungkin kita kata mengumpat, mungkin kita kata mencela, mencaci, menganjingkan orang lain dan sebagainya. Wal amala bihi, dan dia juga
tak mampu untuk meninggalkan perkara-perkara mungkar yang lain. Yang dimaksudkan dengan mungkar yang boleh menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa-dosa dan maksiat kepada Allah ataupun kepada manusia yang lain. Bila kita tak mampu meninggalkan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini, falaisa lillahi hajatun. Maksudnya Allah tidak berhajat, Allah tidak berkehendak fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Walaupun keadaan orang tersebut tiada hajat Allah pada dia, walaupun keadaan dia di bulan Ramadan dalam keadaan dahaga, walaupun keadaan dia di bulan Ramadan dalam keadaan lapar kerana ibadah berpuasa. Dari sudut puasa, dia puasa macam orang lain. Lapar dah? Lapar. Dari sudut puasa macam orang lain. Dahaga tak? Dahaga. Tapi dia tak mampu nak jaga dan kawal mulut dia daripada apa yang dilazimi di luar bulan Ramadan sebelum ini. Dari sudut benda-benda yang disebutkan tadi, amalan-amalan ataupun perkataan-perkataan yang boleh menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keseterusnya, masalah yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi ialah tentang kelebihan, fadilat dan pahala yang bakal diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan, terutama pahala dan kelebihan bagi mereka yang memenuhi dan tuntutan berpuasa ini. Yang ni saya sebut dengan ringkas. Banyaknya nas-nas di dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, baik yang bersifat sahih, baik yang bersifat hasan dan seumpama dengannya, yang menceritakan tentang fadilat dan kelebihan bulan Ramadan, menceritakan tentang pahala yang diberikan oleh Allah. Lebih jauh digandakan pahala tersebut melebihi hari-hari biasa. Jadi ambillah peluang, rebutlah peluang pada bulan Ramadan yang akan datang, seandainya umur kita masih diteruskan oleh Allah, untuk meraih kelebihan-kelebihan tersebut, untuk dapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan boleh dikatakan sebagai bulan penguat ataupun bulan pembakar semangat untuk kita ni menambahkan ibadat dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohlah, nak bagi mudah faham bagi minda orang-orang desa, orang-orang kampung ni. Kalau kita pi pasar raya sebagai contoh, biasanya pasar raya ni kereta tak berapa banyak, pelanggan tak berapa penuh kalau hari-hari biasa. Bila agak-agak kita nak tengok kereta penuh? Bila kita nak tengok pelanggan tu ramai? Bila adanya sale-sale tertentu, diskaun tertentu. Hari biasa baju tu harga 120, biasa orang tak berapa nak ramai. Tapi dia kata Ahad minggu depan baju hak 120, kita tengok hari sebelum tu turun berapa? 50. Turun berapa? 40. Dan adanya kalau dengan harga sekian-sekian sebelum ni cuma boleh dapat satu barang, tapi minggu depan dengan harga sekian-sekian boleh dapat 5 barang. Agak-agak kereta penuh ke? Kereta tak penuh. Lagu mana Ustaz? Bukan kata lagu mana Ustaz. Ustaz pun ada. Awal lagi Ustaz. Ustaz kata 5 barang, saya dapat 7 barang. Awal lagi. Sebab nak memenuhi perkara-perkara tersebut, dia menjadi semangat kepada pelanggan-pelanggan dan pembeli untuk pergi ke pasar raya kerana adanya promosi-promosi dan sale-sale tertentu. Jadi begitulah bulan Ramadan adalah merupakan promosi, pembakar semangat daripada Allah untuk mengajak manusia berlumba-lumba memenuhi ketaatan dan ubudiah kepada Allah. Masing-masing nak cari pahala, masing-masing nak cari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di hujung ayat tu apa yang Allah janjikan, supaya kita diangkat menjadi golongan-golongan manusia yang bertakwa.
Bukan setakat Islam, bukan setakat beriman, kita nak naik lagi satu level, satu darjat yang dipanggil manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga yang disentuh permasalahan oleh Imam Al-Qurtubi ialah ayat yang keseterusnya, iaitu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kefarduan puasa ini juga telah dilakukan oleh umat-umat ataupun orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan amalan berpuasa ni bukan baru pertama kali difardukan kepada Nabi Muhammad dan umat Muhammad. Umat-umat Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini juga telah difardukan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita perlu letak dalam otak kita, dalam minda kita, dalam pemikiran kita, orang dulu-dulu puasa macam Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat berpuasa juga ke? Ataupun mereka tak berpuasa ke? Jadi jangan kita letakkan dalam pemikiran kita Nabi dan Rasul serta umat dia dulu tu tak difardukan oleh Allah untuk amalan berpuasa. Mereka lagi awal difardukan dan diwajibkan berpuasa, kemudian tuntutan tersebut berlanjutanlah sampailah ke Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang ada perbezaan dari beberapa sudut. Mungkin kita kata apa yang berbeza? Mungkin bilangan harinya, tak sama. Mungkin bilangan jam berpuasa tu tak sama. Mungkin bilangan hari tak sama, mungkin bilangan jam tak sama. Mungkin juga bulan tu tak sama, ataupun ada kesamaan dari sudut tersebut. Ada kesamaan dari sudut tersebut kerana adanya nas-nas yang dibawa oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa telah menjadi kefarduan ke atas Nabi dan Rasul serta umat sebelum ini juga berpuasa dalam bulan yang sama, iaitu bulan Ramadan. Cuma yang jadi berbeza hari itu dia ada perbahasan dia. Antaranya mereka sebelum ni diwajibkan puasa 30 hari juga. Mereka diwajibkan puasa 30 hari juga. Kemudian mereka menambah-nambah sendiri, ditopak lagi 10 hari, sehingga menyebabkan jadi 40 hari. Ada sebahagian dalam keadaan mereka sedang berpuasa, tiba-tiba mereka jatuh sakit. Bila jatuh sakit, mereka berdoa kepada Allah dengan bernazar, sekiranya Allah menyembuhkan sakit aku ni, aku tambah lagi, aku top up lagi 10 hari. Jadi berapa hari? 50 hari. Ini berlaku di dalam agama Nasrani, sebagaimana yang dicontohkan di dalam tafsir-tafsir tertentu. Dan ada yang hadis yang dinisbahkan kepada Daghfah bin Hanzalah menceritakan hal tersebut. Ada mereka ni berpuasa 30 hari, kemudian mereka ni berpuasa, tiba-tiba jatuh sakit, bernazar, tambah lagi 10 hari. Kemudian ada sebab-sebab yang lain, tambah lagi 10 hari, menyebabkan bilangan itu sudah berbeza dan sudah bertambah. Ala kullihanya, poin yang paling penting, sama seperti yang dinaskan oleh Al-Quran, amalan berpuasa ni dah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tu senang cerita. Okey, yang keseterusnya yang saya nak sebut, nampak lagi tak Aisyah? Ini lebih masa sikit tak? Baik, apa yang menjadi kepentingan? Apa yang menjadi kepentingan? Tengok ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Kalau kita tengok ayat 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan yang mulia ini diturunkan padanya oleh Allah akan Al-Quran. Ayat ini menceritakan tentang keagungan bulan Ramadan, salah satunya kerana adanya peristiwa penurunan Al-Quran pada malam salah satu bulan Ramadan. Tujuan dia apa? Hudal linnas, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberi penjelasan dan penerangan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan, iaitu menjadi pembeda di antara perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil. Ni yang perlu kita ambil perhatian. Bila sinonimnya bulan Ramadan dengan sejarah penurunan Al-Quran. Jadi kita perlu ambil berat berkaitan dengan Al-Quran bila mari bulan Ramadan. Bukan kata kita bersungguh baru nak baca Al-Quran bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita tak berapa nak baca Al-Quran. Dia sepatutnya luar bulan Ramadan tu kita dah hari-hari rajin baca Al-Quran. Mungkin 1 juzuk, mungkin 2 juzuk, tapi mari bulan Ramadan tak puas hati ni, disebabkan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, disebabkan ganjaran dan fadilat bulan Ramadan. Biasa hari-hari lain 1 juzuk, bulan Ramadan kena 2 juzuk contoh. Bulan Ramadan kena lebih lagi. Kita tak mau bulan lain langsung kita tak jamah Al-Quran, kita tak sentuh Al-Quran, tak baca Al-Quran, mari bulan Ramadan baru nak baca. Bukan kata orang yang sebelum ni tak baca, mari bulan Ramadan baca baru nak dapat pahala. Tak. Pahala tetap dapat sekiranya dibaca Al-Quran itu kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Dia bukan sebab sebelum ni tak baca, bila ni baru nak baca tak dapat pahala. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nak habaknya kesungguhan kita perlu ditambah dan dipertingkatkan dalam apa jua perkara. Baik, bila sebut dengan Al-Quran, saya nak bahas satu sisi atau satu sudut yang kita panggil sebagai spiritual, bentuk kerohanian. Kerohanian ataupun spiritual Al-Quran ni banyak sudut dan banyak segi. Yang saya nak sentuh ialah spiritual of education. Dalam Al-Quran ada kerohanian dan spiritual berbentuk pendidikan. Bagaimana Al-Quran nak membentuk manusia menjadi satu umat yang berilmu, satu umat yang berpengetahuan. Lihat kepada kondisi paling awal, 5 ayat yang pertama turun kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Gua Hira tu, ayat yang awal-awal turun berkaitan dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, sampailah ayat yang kelima. Dia adalah spiritual. Dia adalah kerohanian tentang konsep pendidikan, iaitu menisbahkan ilmu, menisbahkan pengetahuan kepada penciptanya yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam amat menekankan pendidikan, Islam amat menekankan ilmu dan pengetahuan. Sebab itulah 13 tahun di awal-awal fasa Rasulullah berada di Mekah, konsep pendidikan yang ditekankan oleh Rasulullah ialah keimanan kepada Allah. Nak bagi sahabat betul-betul faham apa itu keimanan, apa itu bertauhid kepada Allah, apa itu yang dinamakan sebagai akidah. Tujuan dia nak menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang paling utama ialah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah yang begitu berleluasa di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Terutama konsep penyembahan kepada patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewa ataupun idola tertentu. Ini yang sedang membarah dalam masyarakat. Jadi pendidikan yang Islam yang diaturkan oleh Allah menerusi lisan Nabi Muhammad ni nak banteras benda ni lah.
Nak bagi sahabat tu faham sungguh-sungguh apa yang disebutkan tadi dari sudut iman, tauhid dan akidah, supaya diri kita ni tak terjerumus, tak terjebak dalam kancah kesyirikan. Lebih jauh perkara-perkara yang Islam larang, perkara-perkara yang Islam minta kita jauh, antaranya perkara-perkara tahyul, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara dongeng dan perkara-perkara yang seumpama dengannya, yang tidak memberikan apa-apa manfaat, apa-apa faedah di dalam agama, lebih-lebih lagi di dalam masyarakat. Itu bentuk pengetahuan. Tujuan dia, sama ada Al-Quran ini mengajarkan sesuatu ataupun konsep ibadah-ibadah ini, ialah tujuan dia nak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak suruh kembali dekat kepada Allah dengan kehidupan manusia pada zaman dan frasa jahiliah ni begitu jauh dengan Allah. Berapa lama dah masyarakat Arab Quraisy ni jauh daripada Allah. Jadi Nabi datang, Nabi mari seru, Nabi mari dakwah nak memendekkan jarak tersebut. Hak jauh tu jadi makin dekat. Inilah yang kita namakan sebagai taqarrub, nak mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam soal ibadah. Sebab bab puasa ni termasuk bab ibadah. Dalam keadaan kita berpuasa tu, kita nak semayang tarawih, dia berkait dengan solat. Jadi hal-hal tersebut memerlukan pemurnian dari sudut kita nak menunaikan, melaksanakan tata cara ibadah yang sebenar. Tiada siapa pun yang mampu untuk memberikan penjelasan bagaimana nak melakukan sesuatu ibadah yang paling tepat, yang paling betul, yang paling benar, yang paling sesuai mengikut kehendak daripada Allah, kecuali siapa? Kecuali Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh pencipta tersebut. Dalam konteks kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tunjukkan kepada sahabat, Nabi tunjukkan kepada umat dia model ibadah-ibadah tersebut. Bukan setakat penerangan pada lidah dan lisan Nabi Muhammad, malah ditunjukkan secara praktikal perlakuan tersebut. Rasulullah mengajarkan sahabat solat, Rasulullah juga solat bersama-sama sahabat. Banyak jenis solat yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Kita ambil contoh solat yang 5 waktunya, solat-solat sunat-sunat tertentu yang Rasulullah solat bersama dengan sahabat sebagai penunjuk, sebagai penjelasan. Sahabat-sahabat tengok dengan kepala mereka, sahabat-sahabat tengok dengan mata mereka cara yang betul, cara yang tepat. Inilah ibadah yang dikehendaki oleh Rasulullah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan berpuasa. Puasa ni bagus ke tak bagus? Bagus berpuasa. Tapi bila Islam mensyariatkan yang wajib 30 hari ni bulan Ramadan, kita pula nak pi tukar bulan. Saya nak tukar bulan ni, dia pi tukar bulan lain, 30 hari juga, hari yang sama, tapi macam mana? Lari daripada konteks sebenar, kerana tidak memenuhi apa yang disebut sebagai ibadah yang ditunjuk, ibadah yang diajar oleh Rasulullah. Nak bagi ibadah kita ni diterima dengan baik dan sempurna oleh Allah, sekurang-kurang ni paling ringkas 2 benda. Pertama, tata cara peribadatan yang kita nak buat mesti tepat, betul dan sempurna sebagaimana yang Rasulullah ajak. 1. Yang kedua, ikhlas kepada Allah atas tuntutan niat ibadat tersebut. Sebab kalau tak settle salah satu daripada keduanya, dia akan merosakkan ibadah tersebut. Cara betul dah, angkat takbir betul, baca Fatihah betul, sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, settle betul. Tapi hak nombor 2 tu tak berapa nak ikhlas. Semayang tadi, anak suruh orang kata baca tu macam Syekh Mekah, Bismillahirrahmanirrahim, betul tajwidnya, tapi dalam hati tu mesti orang kata macam Syekh Mekah ni, suara aku.
Nak suruh orang kata rajin semayang, dalam hati tu tak settle. Faham maksud saya? Cara kita buat ibadah tu betul semua, tapi ikhlas tu tidak kerana Allah, kerana makhluk, kerana manusia, kerana pujian, kerana sanjungan, kerana populariti, kerana glamour dan sebagainya. Tak kiralah ibadah apa pun, dia akan mencacatkan dan merosakkan. Begitu juga kalau settle yang belah sana, hak ni pula tak settle. Nawaitu lillahi ta'ala, kemah nawaitu lillah, kejap nawaitu lillah, tapi Allahu Akbar terus turun Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak betul apa? Tata cara pelaksanaan. Rukun tak tahu ke mana, sunat ab'ah tak tahu ke mana, hayat tak tahu ke mana, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Mana boleh salah, sebab niat tadi kerana Allah tu, bukan kerana orang lain. Bukan kerana ikhlas dia tu. Ikhlas tu dah okey, tapi cara buat tu pula salah. Jadi nak memenuhi sekurang-kurang dua ni, cara dan pelaksanaan yang betul. Satu lagi, niat kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia. Baik, bila sebut tentang taqarrub, tuan-tuan, ibadat ni satu benda yang Allah sendiri minta kita laksanakan demikian. Dan bila buat ibadah ni, bila kata nak taqarrub tadi, tak ada pun satu ibadah, ataupun tak boleh kita nak kata benda tu, walaupun kita buat tu macam ibadah sekalipun, benda tu makin jauh kita dengan Allah. Mana mungkin kita nak kata benda tu sebagai ibadah? Aku buat benda ni kan, rasa makin jauh, makin jauh, makin jauh, bukan makin dekat. Logik tak? Di mana logiknya bila kita buat satu yang kita katakan ibadah, Allah tu rasa makin jauh dengan kita, bukan rasa makin hampir, bukan rasa makin dekat, bukan rasa makin malu, bukan rasa makin takut. Ibadah-ibadah yang sebenar dikategorikan ibadah ni nak memendekkan jarak hak jauh Allah dengan hamba dia tu makin dekat. Nak suruh kita rasa makin kita ni dekat dengan Allah, makin diperhatikan oleh Allah. Kita ambil konsep dekat ni, siapa tak mau dekat, tuan-tuan? Lebih-lebih lagi dekat dengan Allah. Dekat ni dia ada kaitan dengan urusan harian kehidupan manusia. Bila kata sebut dekat, seorang bapa dia rasa nak dekat dengan anak-anak dia. Seorang ibu dia rasa seronok, hati dia gembira, hati dia happy bila dekat dengan anak-anak. Suami gembira bila dekat dengan isteri dia. Isteri gembira bila dekat dengan apa? Dengan pasangan dia. Tok gembira dekat dengan cucu, nenek gembira dekat dengan cucu, saudara-saudara gembira dekat dengan cucu, jiran-jiran gembira dekat dengan jiran yang lain. Konteks dekat ni begitu sinonim dengan diri manusia. Tak mau jauh-jauh. Tengok sahabat-sahabat kita berkemungkinan kerana tempat kerja. Suami dia kerja Pulau Pinang, isteri kena kerja dekat Johor. Bagaimana dia rasa? Kalau boleh tu, kalau boleh nak dekat ke nak jauh? Kalau boleh nak dekat. Semua nak dekat. Tu konsep hubungan sesama manusia. Bagaimana pula tentang sesuatu yang boleh menjadi pilihan bagi manusia? Lagilah nak dekat. Kalau boleh tempat kerja, nak dekat dengan rumah. Kau ustaz nak jauh tak? Tanya siapa-siapa pun tempat kerja lagu mana? Kalau boleh belah tu je tempat kerja. Sekolah anak-anak, sekolah anak-anak belakang tu je kalau boleh. Pasar raya belah tu, kedai belah tu, pejabat kerajaan belah ni. Kita rasa nak semua yang dekat-dekat. Semua tak mau yang jauh-jauh. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lain yang kita panggil sebagai abstrak. Benda yang tak boleh rasa, benda yang tak boleh pegang. Biasanya orang akan dekat dan hampir dengan manusia lain yang mempunyai ideologi, yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai kecenderungan sama seperti dia. Dia nak dekat dengan orang macam tu. Kita katakanlah adanya dua aliran. Satu aliran A, satu aliran B. Hak aliran A ni dia duk perhati, mempunyai kedekatan, kecenderungan dia. Berfikir lebih kurang macam aku. Cara ni lebih kurang macam aku. Ideologi lebih kurang macam aku. Tapi hak aliran B ni, tak macam ni. Biasa dia akan mudah dekat dan berkawan dengan A ke B.
Biasanya hak sama dengan dia akan cenderung hak sama dengan dia, mudah dia nak bersefahaman, mudah dia nak berbicara. Bila tidak ada kecenderungan dari sudut pro dan kontra, biasa akan cepat bergaduh dan berbalak. Begitulah manusia ni, unsur-unsur kedekatan. Baik, begitulah juga dengan ibadah puasa ataupun lebih umum ibadah-ibadah yang lain. Tiada bukan Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita ni makin dekati dia. Dan jangan pula kita ni buat perangai, buat sesuatu perkara yang makin menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhirlah saya kira yang saya nak sebut, iaitu tentang suasana kita berpuasa tahun ini. Boleh dikatakan hampir sama, 2 tahun berturut-turut ni kita berpuasa dalam musim apa? Bukan musim tengkujuh, bukan musim mangga perlis, mangga apa? Harum manis dah. Musim Covid. Jadi kita bermula puasa musim Covid ni tahun lepas. Mari pula tahun ni masih lagi dalam musibah dan ujian Covid. Tidak sebagaimana kita berpuasa tahun-tahun sebelum ini. Jadi semestinya ada perbezaan-perbezaan tertentu yang kita kena ikuti, yang kita kena patuhi demi menjamin kemaslahatan bersama. Jadi saya nak buat beberapa analogi tentang apa yang kita lalui sepanjang musim ujian ataupun musibah Covid ni menimpa, untuk dikaitkan dengan bulan Ramadan. Antaranya ialah, tuan-tuan, bila kita kata sebut tentang Covid, bila musim Covid ni mai dengan peraturan-peraturan tertentu, dengan disiplin-disiplin tertentu, dengan penjarakan tertentu, dengan arahan tertentu, dalam kepala kita ni macam-macam dah. Apa yang macam-macam dalam kepala kita? Benda-benda yang mempunyai kaitan dengan apa yang disebut Covid-19. Dalam kepala kita ni kita isi pengetahuan, kita isi maklumat. Bila kata Covid ni menatang apa? Covid ni apa benda? Apa dia bahaya Covid? Apa dia mudarat Covid? Kita baca, kita hadam, kita faham betul-betul. Dan kita kenal istilah-istilah yang disebut PKP. Menatang apa PKP ni? Kita istilahkan PKPB. Menatang apa PKPB ni? Jadi dalam PKP pula kita baca satu-satu peraturan dan standard dia. Yang ni boleh dibuat. Kalau PKP hak ni boleh buat. Kalau hak ni tak boleh buat. Kalau hak ni boleh buat. Kalau hak ni tak boleh buat. Mari hak PKPB pula, hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Hak boleh buat tu tak apalah, tak ada jadi apa sebab boleh buat. Tapi hak tak boleh buat, dia bukan berhenti setakat tak boleh buat. Kalau aku buat juga 1,000 ni. Kalau aku buat juga 10,000 ni. Kalau aku buat juga gelang pink ni. Kalau aku buat juga masuk jail ni. Kita baca, kita faham betul-betul. Sebab memikirkan apa, tuan-tuan? Di sini saya nak tarik tentang kebiasaan tersebut dengan apa yang kita dah tinggalkan sejak lama. Bila Covid ni kita nak kena baca, kita nak kena faham, kita nak kena tahu. Sebab apa kena tahu? Takut terjebak dengan benda tadi. Kita terlanggar benda-benda yang menjadi tegahan kerajaan pada waktu tu. Benda-benda yang boleh melanggar standard ataupun SOP waktu tu. Akibatnya macam-macam kita nak kena. Jadi kita pandai menimbang tara ataupun bimbang. Kalau aku buat macam ni baru atas dunia ni, tuan-tuan. 1,000 ni rugi ni. Ni atas dunia, tuan-tuan. 10,000 ni besar ni bagi orang miskin macam kami, sederhana macam kami. Ni Covid ni kena masuk jail. Jarang keluarga aku nak masuk jail. Keluarga aku kalau masuk jail pun tetap orang, gergaji orang, takik orang. Ni tak ada apa-apa, kena langgak saja boleh masuk jail. Macam-macam. Tapi adakah kita buat benda yang sama terhadap syariat dan hukum-hukum Allah sebelum ni? Maksudnya macam tadi, kita tentang hukum Allah, tentang syariat Allah, kita nak bagi kita faham betul-betul. Sebagaimana kita faham pada musim Covid, benda tu boleh, benda tu tak boleh. Di luar musim Covid sebelum ni kita belajar betul-betul tak tentang Quran, kita belajar betul-betul tak tentang hadis, kita belajar betul-betul tak tentang syariat Allah,
kita belajar betul-betul dah apa yang menjadi kebolehan di sisi Allah dan apa yang menjadi larangan dan tegahan di sisi Allah. Bukan setakat tahu biar benda tu mendarah daging, sama seperti kita beringat hak nak kena macam-macam tadi. Hak Allah kata boleh ni tak ada masalah, tapi hak Allah kata tak boleh ni aku duk buat ke tak? Kalau aku buat pula, apa yang aku nak kena di akhirat besok? Sampai tahap tu tak kita fikir, sama seperti kita fikir bebanan benda-benda yang kita lakukan dari sudut pelanggaran terhadap COVID. Sama ke tidak? Sama ke tidak, Ustaz? Sama ke tidak? Itu masing-masing fikirlah. Bagaimana kita mengambil dua benda tersebut. Dari sudut ambil berat hak ni dengan memikir tentang kepentingan duniawi semata-mata, tetapi kita meninggalkan kepentingan akhirat hak kita nak hadapi. Seolah-olah kita merasakan hak akhirat tu lagi ringan, hak akhirat tu lagi remeh sehingga kita sanggup melanggar. Sebab apa? Sebab tak kena terus. Kita buat apa-apa dosa pun tak ada apa. Buat apa-apa maksiat pun tak ada apa. Buat apa-apa tegahan pun tak jadi apa. Buat apa-apa larangan tak jadi apa. Tapi benda hak tak jadi apa, tak jadi apa, tak jadi apa tu, tuan-tuan nak kena bila? Akhirat besok. Fikir ni. Fikir ni lebih, tuan-tuan. Hak atas dunia tu atas dunia lah. Hak tu pun kita kena jaga. Bukan kata tak jaga. Tapi hak ni, hak kita nak hadap lagi teruk di mahsyar Allah. Tu yang pertama. Yang kedua ialah berkaitan dengan pemakaian mask. Kita hari ni patuh SOP pakai mask. Pergi mana-mana pun pakai mask. Kadang-kadang terlupa. Duduk rumah dah ni, masuk tandas, mana mask saya? Tanya bini. Padahal duduk dalam rumah dah, tapi sebab apa? Sinonim pemakaian mask ni daripada nak pergi memerut je pun. Sini istilah memerut ni apa Penang guna ke? Tapi faham tak memerut? Faham. Tapi memerut, mana ni saya nak pakai juga. Kita boleh patuhi benda tu untuk tutup mulut kita. Kita tutup mulut kita ni takut apa sebenarnya? Dari sudut hak realiti ni takut apa? Takut mungkin kita terbersin, mungkin kita terbatuk, mungkin kita teracung, menyebabkan berlakunya pembawaan wabak, penularan wabak, penyebaran wabak kepada orang lain. Dan ini boleh mendatangkan mudarat. Kita boleh jaga bab-bab tutup mulut. Tapi di luar musim COVID sebelum ni, bagaimana kita jaga dan tutup mulut kita tanpa mask? Maksud tutup mulut ni bukan dari sudut penyakit ni, nahabaknya jaga mulut kita dari menyakiti saudara-saudara kita. Jaga mulut kita daripada mencaci, mengumpat orang lain. Kita boleh jaga tak? Kita bagi mask tak kat mulut dan lidah kita sebelum ni? Ni kita bimbang ni. Tak boleh terbersin ni, membahayakan orang lain. Ni tak boleh ni, terbatuk, membahayakan orang lain. Ni tak boleh ni, teracum, membahayakan orang lain. Bimbangnya kita menjadi penyebab kepada mudarat orang lain. Tetapi sebelum ni berapa ramai yang bimbang mulut-mulut dia yang tanpa mask tu. Bukan kata dia bimbang, malah dia menyebarkan kemudaratan. Mungkin dia memfitnah dengan mulut tadi. Mungkin dia berbohong dengan mulut tadi. Mungkin dia mengejek dengan mulut tadi. Mungkin dia menjatuhkan aib dengan mulut tadi. Mungkin dia merendah-rendahkan orang lain dengan mulut tadi. Mungkin dia menghina dan sebagainya. Faham tak simbolik saya ni? Jadi kalaulah hak ni kita boleh jaga, hak tu lagi parah tuan-tuan. Hak ni tak pakai mask mungkin kena 1,000. Hak ni tak pakai mask mungkin kena 10,000. Hak tuan-tuan nak tanggung di akhirat besok akibat memfitnah orang, akibat menghina orang, akibat mencaci orang, akibat mengejek orang, akibat menghina dan merendah-rendahkan orang, lagi teruk, lagi parah tuan-tuan. Jadi jagalah mulut kita. Sepanjang bulan Ramadan ni latih untuk maskan juga walaupun secara kerohanian. Jaga. Bukan bulan Ramadan saja ya Ustaz, luar Ramadan pun berterusanlah benda-benda macam ni, benda yang dilarang dalam agama. Tapi hak itulah kita nak buat. Sebab kita tak nampak sisi penerimaan akhirat besok. Kenapa macam depan tadi aku mengumpat orang pun tak jadi apa, aku fitnah orang pun tak jadi apa. Dia nak suruh tunggu jadi dulu, mari kilat gedegang mati seorang baru jadi sungguh. Yang ketiga, budaya
Sebelum ni kita jumpa saudara kita, Assalamualaikum. Lepas tu biasa bersalam. Mana lama tak nampak. Budaya bersalam ni di apa? Dibolehkan atau tidak dibolehkan? Paling common pun jumpa buat macam mana? Jumpa kita buat macam mana? Tak tangan di dada. Macam-macam lah orang ni. Tak tangan di dada macam Fir'aun lah apa tu. Itu merapu melalut tu. Cuma nak habaq di sini, penunjukkan kepada simbol atau gerak tangan kita, angkat tangan menunjukkan Assalamualaikum ke hai ke. Tapi bila letak di tangan ni, seolah-olah masing-masing jaga diri masing-masing. Hang jaga hang, aku jaga aku. Aku jaga kesihatan aku, hang jaga kesihatan hang. Aku tak mau mudarat hak ada pada aku menimpa orang lain, hang pun tak mau mudarat tu timpa orang lain. Kita boleh jaga benda tu tuan-tuan. Walaupun sebelum ni kita melazimi dengan bersalaman, tak boleh bersalam, kita jaga benda tu. Hak-hak tersebut. Bagaimana sebelum ni kita jaga juga perkara yang sama supaya tidak berlaku mudarat terhadap masyarakat. Seolah-olah yang sebenarnya Islam mengajar kita jaga benda-benda tersebut dari sudut syariat-syariat, suruhan dan larangan dia, masing-masing jaga. Hak Allah suruh, kita masing-masing jaga. Hak Allah larang, masing-masing jangan buat. Tapi di luar sebelum ni, di luar Covid sebelum ni, lagu mana? Hang-hang ikut-ikutlah, aku-aku, hang-hang. Nak buat apa pun buatlah. Kita tak ada, masing-masing bersikap menjaga diri masing-masing. Ini sebab apa? Nak kena mudarat, nak kena penyakit, nak kena swab test, nak kena tu, nak kena ni. Besok bukan nak kena swab test, dia swab dengan starika panas sungguh. Tu yang ketiga. Yang keempat, penjarakan sosial. Penjarakan sosial, kita boleh patuh dah? Patuh, sampai semayang pun dijarakkan. Semata-mata nak mengelak mudarat dan penyakit ni daripada merebak. Tak apalah, tu kemaslahatan. Tapi nak habaknya, sebelum daripada ni, apa yang perlu kita jarakkan? Benda-benda yang mengundang fitnah, benda-benda yang mengundang dosa, benda-benda yang mengundang mudarat dan maksiat kepada Allah, jarak awal-awal lagi. Faham maksud saya? Tu dalam bentuk analogi saja. Bukan nak jarak hak ni saja, tak mau kena penyakit ni. Jarak juga kita dengan dosa-dosa yang ditegah oleh Allah. Tak maulah bab Covid kita jarak, bab dosa kita makin dekat. Bab nak jaga kesihatan kita jarak, bab nak jaga pahala apa ni? Pahala kita, dosa kita, neraka kita, syurga kita, kita makin dekat. Dan yang terakhir ialah limitation. Had. Tuan-tuan perhati tak? Kehidupan kita ni seolah-olah sudah ada limitation, sudah ada had. Awal-awal dulu kedai boleh buka sampai pukul berapa? Awal-awal dulu pukul 8 kan? Lepas pukul 8, aduh, aku baru 8 suku, Pak Din tutup dah. Marahnya kita, kecewanya, sebab selalu online 24 jam, tak ada masalah. Ni terlewat 15 minit, Pak Din tutup. Pak Din pun takut kena kedai dia kena sita, kedai dia kena saman. Lepas tu elok sikit naik pukul 10, gembira sikit. Lepas tu lah ni pukul 12, okey sikit. Tapi pukul 12 je lah. Tetap dia tak boleh normal macam dulu 24 jam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam keadaan pukul 12 tu masih ada gap, masih ada limit, masih ada had. Dan kita juga kena ingat sebagai hamba perlu ada sifat tersebut. Sebab sebelum ni kita main redah saja 24 jam. Saya bukan nak bincang 24 jam tu dari sudut perlakuan. Nak bincang tu dari sudut had masa. Jangan silap faham di sini. Masa 24 jam sebelum ni, tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan buatlah. Selagi mana dia tidak mendatangkan kemurkaan, tak mendatangkan dosa. Benda buat hak baik-baik 24 jam, go on. Saya bukan nak bincang perbuatan. Saya nak bincang had. Ada limitation. Begitulah dengan hidup kita. Kena beringat, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang sampai satu tahap, kalau aku buat, kena. Macam ni pukul 8, kita perhati betul-betul pukul 8. Sampai ke 8 suku tak berani dah. Takut apa? Takut kena.
Begitu juga dengan hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Aku boleh bergerak tentang hukum ni takat ni saja. Kalau aku langgar hak ni, berdosa. Kalau aku langgar hak ni, dikira bermaksiat. Kalau aku langgar hak ni, dimurkai Allah. Kalau aku langgar hak ni, Allah marah. Kena ada limit tu. Jangan pakai redah, tak apa. Langgar 1000 lagu tu. Hidup ni biar ada ni Allah tak suka dah ni. Patah balik. Ni Allah marah ni, patah balik. Biar ada limit, biar ada had. Dan kita kena ingat dari sudut umur kita pun ada had. Dari sudut kekuatan kita. Dulu ustaz, hari Minggu kita hiking pergi mana? 3 bukit. Bukit Jambul naik turun. Mana lagi bukit? Bukit Bendera. Mana lagi bukit? Tapi bila dah umur kita ada limit tertentu. Ustaz, lagu mana bukit? Bukan kata 3 bukit, 1 bukit pun aku tak larat dah. Tengok. Bila dah mari usia-usia yang lemah kita ni, ada limitation. Jadi faham betul-betul. Baik. Sebab itulah kita ni WHO perkenalkan apa? Yang popular, stay at home. Apa maksud stay at home? Duduk rumah. Duduk rumah. Hak popular 3 benda. Apa dia? Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Hak umum lah tu. 3. Dalam 3 ni, 2 tu agak mudah untuk buat. 1 tu memang susah dan sukar. Apa dia hak mudah? Belajar di rumah dengan beribadah di rumah. Tu mudah, agak mudah. Sebab belajar ni material dia sama. Walaupun kita kata anak-anak kita di sekolah rendah sebagai contoh, mereka ada buku teks. Buku teks tu kalau tak belajar di sekolah, boleh belajar kat rumah, tak ada masalah. Dia boleh pindah material tu. Alat tulis pun hak di sekolah guna hak tu, kat rumah pun boleh guna hak tu. Nak belajar dengan cikgu, boleh guna benda-benda yang kita panggil Google Meet ke, Google Meeting ke, tu ni, boleh pakai lagi. Boleh lagi benda tu berjalan. Beribadah, tak boleh mari semayang di masjid. Boleh semayang tak kat rumah ustaz? Boleh semayang. Berjemaah, tak boleh lah nak berjemaah. Kat rumah tak boleh berjemaah ke? Boleh. Puasa ni tak boleh nak berjalan mana? Kat rumah boleh puasa? Boleh. Tapi hak sukar sikit, bekerja dari rumah. Dia tak jadi sukar bagi orang yang kerja-kerja dia tu tak memerlukan alat-alat bantu yang biasa. Kita kata seorang YouTuber nak bekerja, tak payah hak tu YouTuber buka YouTube dia sandak kat dinding sandak kat dinding pasang mic, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada masalah tu. Bagaimana jenis orang yang bekerja yang memerlukan perantaraan atau wasilah peralatan? Orang kerja kilang, takkan nak bawa enjin kilang tu mari rumah kita, mustahil. Maksudnya dia tu kena keluar. Macam mana nak buat berlaku bekerja daripada rumah? Orang yang jenis pertanian, sawah, ladang, padi, timun, pisang, takkan nak mari dalam rumah semua. Kena keluar, kena pergi kebun, kena pergi sawah, kena pergi tanam. Orang yang terjebak dengan nelayan tu, bukan kata ikan mari depan tangga rumah kita. Dia kena tebar jala tengah laut juga. Macam mana nak bekerja daripada rumah? Tu agak sedikit sukar. Kerana kesukaran ni lah kita memikirkan apa benda. Maksudnya daripada musibah Covid ni kita perlu muhasabah diri, bahawa kehidupan kita ni tidaklah normal sebagaimana yang kita lalui sebelum ini. Sebelum ni boleh kita kontakkan dengan kita kata untuk memenuhi cita rasa dan kepuasan manusia dalam 3 benda terutamanya: pengetahuan, pekerjaan, kepuasan diri. Manusia ni berjalan rata dah atas muka bumi tuan-tuan untuk memenuhi 3 keperluan ni, untuk dapatkan pengetahuan. Ada orang belajar dalam negeri, ada orang belajar luar negeri, di belahan dunia mana-mana. Ada orang dia berjalan rata kerana pekerjaan dia. Ada orang berjalan rata kerana kepuasan diri, dari sudut makan angin, melancong, berjalan rata-rata. Walaupun transportasi ni memberi kemudahan kepada manusia. Bila penciptaan zaman moden, buat kapal terbang, buat kereta api, buat kereta, buat motor, buat bas, buat macam-macam. Okey. Tapi semua ni jadi terhenti tuan-tuan. Semua ni jadi terhenti. Kalau kita tengok falsafah haji,
Antara benda yang penting ialah sa'i dan tawaf. Sa'i ni maksudnya aktiviti berterusan tanpa henti. Itulah yang kita buat sebelum ni. Kita berjalan kata berjalan sini tak berhenti. Operation kehidupan manusia untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan. Tawaf pun tak berhenti. Pusing. Sehingga kan akhirnya menyebabkan satu benda yang kita berhimpun ramai-ramai. Itulah istilah yang dinamakan sebagai wukuf. Kita wukuf di padang Arafah, tuan-tuan, untuk apa? Untuk mengenang, untuk muhasabah, untuk koreksi diri, menjadi manusia yang tulen, yang sejati, yang otentik sebagai hamba Allah. Arafah nafsihi, untuk mengenal diri kita. Dan boleh dikatakan semua tawaf dan sa'i, simbolik saja ni, analogi tadi, jadi wukuf kerana Covid. Kereta ada, tapi tak boleh nak keluar. Kapal terbang ada, tak boleh nak rentah negeri. Hak ni larang, hak ni kami tak benarkan, hak ni kami tak benarkan. Benda tu asal ada. Hak ni lah dulu duk tawaf, hak ni lah dulu duk sa'i, hak ni lah dulu duk berjalan, hak ni lah duk bergerak, akhirnya wukuf semua. Faham tak analogi saya ni? Wukuf semua. Dan tujuan wukuf untuk benda tadi, koreksi, muhasabah. Yang mana bila duduk di rumah sebelum ni, kadang-kadang nikmat itu ada bila hubungan kekeluargaan dapat didekatkan kembali. Yang sebelum ni mungkin sibuk bekerja, nak tahu pasal anak pun tak dan. Isteri kerja juga, nak ambil tahu pasal tuition pun tak dan. Quran mengaji ke tak dan. Yang kita tahu makan ke tak, lapak ke tak, tu je. Tapi bila kena wukuf dalam rumah masing-masing, tak boleh keluar pergi mana ni. Abah ajak Iqra malam ni, abah ajak Quran malam ni, mak dia ajak, Tuhan dia ajak ni. Hubungan tu makin dekat untuk kita muhasabah. Dulu manusia yang kurung binatang, tuan-tuan. Kita kurung macam-macam binatang dalam zoo. Rimau kita kurung, buaya kita kurung, gajah kita kurung, monyet kita kurung. Lah ni hanya kerana satu spesies binatang, dia yang kurung kita. Betul? Betul, dia kan kurung kita ni. Hanya kerana kowik-kowik kurung kita. Kita pula jadi tak boleh, dia tu balik dah. Itulah penting kita ambil muhasabah. Yang saya sebut tadi lebih kepada simbolik dan analogi. Jangan faham secara literis, jangan faham secara realiti dan hakikat. Nak suruh kita faham supaya sentiasa bersedia. Bersedia untuk apa, tuan-tuan? Sebab kita ni perlu ada bekalan. Nak hadap siapa? Nak hadap pencipta kita. Jadi peluang terbaik untuk dapatkan imbuhan bekalan tu bila mari bulan Ramadan. Rebutlah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan sedikit penjelasan yang ringkas dan sederhana pada malam ni sama-sama dapat memberikan kefahaman, penjelasan terhadap apa yang disebut sebagai Ramadan, kelebihan dan fadilat-fadilatnya. Di samping kita mengambil kesempatan sudut-sudut simbolik dan analogi berkaitan dengan Ramadan dan persediaan kita di dalam bulan tersebut. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.